Okay, hai, Assalamualaikum. Okay, so hari ni cikgu nak bincang dengan hampa semua iaitu peperiksaan akhir sijil pendidikan MRSM tahun 2020. Okay, kertas kimia, kertas 1 jam 15 minit sahaja. Okay, baik, kita tengok soalan yang pertama. Okay, atom manakah yang membentuk cation? Okay, so cation ni adalah, Okay, so cation adalah ion yang bercas positif. Okay, so obviously jawapan dia B lah. Okay, so kesemua ni adalah bercas negatif. Ini cas 1, ini 3 tolak dan ini 2 tolak. Okay. Alright, so seterusnya untuk soalan yang kedua, okay, apakah yang dimasukkan dengan formula empirik? Okay, so very easy. Oh my god. Alright, saya padam dulu. Alright, okay, kita tulis balik. Okay, so saya nak pen merah lah, senang. Okay. Alright, so apakah yang dimaksudkan dengan formula empirik? So bila formula empirik ni, poin yang kena penting adalah yang paling penting adalah nisbah teringkas. Okay, nisbah teringkas ataupun menunjukkan bilangan atom sebenar dalam satu sebatian lah. Okay, so jawapannya adalah C. Okay, dah nampak dah nisbah teringkas bilangan atom bagi setiap unsur di dalam sebatian. Okey, soalan yang ketiga. Sel kimia yang manakah tidak boleh dicas semula? Okey, maknanya guna sekali dan terus buang. Okey, so jawapannya adalah A. Okey, so A. Gambar kurang jelas. Okey. Alright. Okay, so tak boleh dicas semula. Okay, tak apa. Seterusnya soalan yang keempat, antara berikut yang manakah adalah satu gas monoatom? Okay, so kat sini monoatom merujuk kepada kumpulan 18. So senang sajalah. Pada pilihan jawapannya ada cari yang mana kumpulan 18. So jawapan dia obviously adalah C. Okay, so siapa jawab selain pada C, you need to revise back. Okay, very bad awak punya pengetahuan. Okay, soalan yang kelima. Rajah 1 menunjukkan perwakilan piawai. Okay, good. Perwakilan piawai. This is how they read. Okay, dia punya perwakilan atom lah. Bagi atom apa? Atom helium. So, kita ulang kaji balik. Nombor 4 yang ke atas ni adalah nombor nukleon. Dan nombor 2 adalah nombor proton. Dan He adalah simbol unsur. Okay. Alright, so ini adalah yang maklumat yang kamu boleh dapat dalam satu perwakilan piawai atom. Okay, soalannya antara berikut yang manakah menunjukkan struktur atom tersebut? Okay, so pada bahagian tengah ni kita akan dalam satu struktur atom, pada bahagian tengahnya kita akan ada nukleus dan juga proton. Alright, so basically ada neutron basically ini adalah nukleon lah. Betul tak? Alright, so berapa nukleon kita? Ada 4. Okay. Alright, so ini salah. Obviously ini pun salah, ini pun salah. So jawapannya senang saja, A. Alright, so jelas. Yang bergerak di orbit adalah elektron. Okay, hanya elektron boleh bergerak. Yang duduk dekat nukleus, okay, yang duduk dalam nukleus adalah proton dan neutron. Okay, seterusnya. Yang keenam, pasangan manakah yang betul menunjukkan perbezaan? Pasangan yang betul, perbezaan antara sel elektrolisis dan juga sel kimia. Okey, A. Mengandungi elektrolit, tak mengandungi elektrolit? Obviously memang salah. Besar pula kan? Kalau tidak macam mana elektrik nak flow, betul tak? Okey, B. Elektron mengalir dari terminal negatif ke terminal positif. Sementara chemical cell, elektron mengalir dari terminal positif kepada terminal negatif. Okey, terbalik ni. Okey, terbalik. Okey, C.
Dua jenis logam berbeza digunakan sebagai elektrod. Oh, ini pun maklumat yang tertukar Logam yang sama. Okey, tertukar maklumat ni. Menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga kimia. Yes. Menukarkan tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Ya, jawapannya adalah 6. 6 adalah D. Okey. Alright. So, maklumat untuk A memang salah terus. B dengan C tu dia tertukar saja. Okey, so nombor 7. Antara berikut yang manakah mengayon separa? Okey, bila mengayon separa ni dia merujuk kepada asid lemah. Okey, maknanya not 100% lah, dia half sahaja dia punya ion hidrogen yang boleh immerse dalam water. Okey, so jawapan nombor 7 A boleh tak? A tak. Ini lagilah tak, ini adalah alkali kan? CH3CO3 boleh dipertimbangkan. Okey, kenapa dan CH3COOH. Okey, ini adalah alkohol kan. Okey, dan so jawapannya adalah D. So D adalah asid karboksilik, di mana asid karboksilik kategori asid lemah. Okey. Alright. Kenapa dia asid lemah? Sebab dia banyak tenaga perlu untuk pisahkan ikatan CH3COO dengan H+ tadi tu. Okey, bila banyak tenaga, so tenaga dia dibazirkan untuk memisahkan ikatan sahaja. Sedangkan H tu tak boleh dihasilkan ataupun kepekatan ion hidrogen tak boleh dihasilkan dengan banyak dalam air. That's why asid karboksilik adalah dalam kategori asid lemah. Jadi, okey. Alright, so yang ke-8, antara berikut yang manakah merupakan garam tak larut? Okey, garam tak larut, ingat balik, semua garam karbonat. Okey, dan juga beberapa acceptance lah untuk sulfate, okey, garam sulfate, garam nitrat, okey, dan juga garam klorida. Okey, tengok kat sini. So, nombor 8 senang saja dah dapat jawapan. So, jawapannya A. Apa-apa, semua garam karbonat adalah tidak larut kecuali yang ada ANK. Kalau amonium karbonat larut, natrium karbonat larut, kalium karbonat pun larut. Okey, so semua ni adalah yang ini garam larut air. Maknanya dia tak akan hasilkan mendakkan. Okey, nombor 8. Antara berikut yang manakah betul? Okey, garis betul tentang alkali kuat. Okey, bila alkali kuat maknanya dia OH ion hidroksida ni akan tinggi kepekatannya di dalam air, mempunyai nilai pH yang tinggi. Yes, sebab dia alkali, betul tak? Mengayon lengkap dalam air, betul. Mempunyai kepekatan hidrogen yang tinggi. No, sebab dia alkali kan. Wujud sebagai molekul di dalam air. Okey, molekul ke? Taklah kan, dia ion lah tu, ion hidroksida. So jawapannya 1 dan 2. Jawapannya A. Okey, seterusnya nombor 10. Raja Dua menunjukkan set peralatan memasak di dapur. Okey, kaca, yes. Antara jenis-jenis kaca berikut, ini bab 9 yang manakah sesuai untuk membuat peralatan masak tersebut? Nak guna kaca plumbum yang berwarna-warni tu ke? Nak guna kaca soda kapur, kaca silika telakur. Okey, tak sesuai. So, kalau nak memasak, biasanya kita akan guna borosilikat sebab kita campur dengan boron. Dia ada ekstra boron. Okey, so borosilikat boleh tahan haba yang tinggi. Yang lain tak boleh. Okey? Alright. And then, nombor 11, antara berikut yang manakah tidak dibuat daripada bahan komposit? Gariskan tidak, lepas tu bahan komposit. Maknanya bukan komposit lah. Okey, kalau nak faham bahan komposit ni, makna kata dia gabungan antara beberapa bahan lain. Okey, contoh macam kaca, okey, campur dengan plastik. Okey, so itu komposit lah. Kita akan hasilkan satu bahan yang lebih kuat, yang lebih tahan. Alright, so gambar A, plastic bag. Okey. C adalah topi keledar. Yes, topi keledar ni adalah daripada kaca dan plastik. So, dia adalah bahan komposit. Okay. Badan body kereta. Okay, body kereta pun yes, diperbuat daripada bahan komposit. Okay.
Yang ni saya kurang pasti. Yes, ini adalah konkrit. Konkrit yang perkukuhkan. Maknanya dia dah campur konkrit and then dia masukkan lagi jaringan besi. Okay. Alright, so ini juga adalah sejenis komposit. So jawapan 11 adalah A. So plastik sahaja, dia tidak dicampurkan dengan apa-apa bahan lain. So plastik bukan bahan komposit. Okey, nombor 12, proses penyediaan alkohol daripada jus buah-buahan. Okey, ada penyediaan alkohol. Ester? Of course not. Pendehidratan kita nak jadikan semula kepada alkena. Penghalogenan. Ini tindak balas penambahan yang ada pada kumpulan alkena. So jawapannya adalah ayam fermentation, iaitu penapaian. Okay, so tapai ni something like alcohol lah. Okay, alright. So 13. Antara pernyataan berikut yang manakah menerangkan pelanggaran berkesan? Okay, bila ada pelanggaran berkesan, maknanya kita boleh tak hasilkan bahan yang kita nak. Okay, so bahan yang kita nak akan hasil yang kita mahukan ataupun sebatian yang kita nak akan terjadi. Okay, so dia nak pernyataan yang menerangkan, maknanya dia nak pernyataan yang betul lah. Okay, so 13, pelanggaran yang tenaganya kurang daripada tenaga pengaktifan. Okay, so tak ada kaitan. Alright, tenaga kurang ke tenaga lebihnya, ini lebih kepada endotermik ke eksotermik saja. Okay, B, pelanggaran yang mempunyai tenaga yang rendah. No. Okay, pelanggaran yang berlaku sebelum. Takkan sebelum kan? Dia mesti putuskan ikatan dulu. So, salah. Menghasilkan tidak balas. Yes, jawapan dia D. Okay, very straightforward. Okay, so saya punya style, saya suka tafsirkan dulu soalan. Lepas tu baru kita cari apa jawapannya. Bila anda tafsirkan soalan, nampak? Untuk menghasilkan sebatian yang kita nak. Menghasilkan tindak balas. So, dapat difahami soalan itu. Okey, seterusnya nombor 14. Pernyataan manakah yang benar tentang hidrokarbon tak tepu? Okey, hidrokarbon tak tepu. 14, jawapannya adalah larut dalam air ke? Hidrogen tak tepu? No. Boleh mengalirkan arus elektrik? Tak. Okey, hanya mengandungi atom karbon, hidrogen dan oksigen. Taklah. Okey, oksigen. Mengandungi sekurang-kurangnya satu ikatan. Okey, tak bolehlah satu ikatan ganda dua antara atom-atom karbon. Tak boleh apa, betul lah kan? Right. Okey, so tak tepu maknanya double bond. Kalau double bond ni kumpulan apa? Alkena. Alright, so kalau yang ini adalah tepu. Maknanya kalau dia tak jalankan tindak balas lah. Sebab tu alkena ni dia ada tindak balas penambahan. Okey, soalan 15. Raja 3 menunjukkan sebuah tabung uji yang mengandungi paku, besi dan air. Okey, tindak balas yang berlaku dalam tabung uji. Okey, so obviously pengaratan, betul tak? Okey, so bila ada udara, sebenarnya ada air dan juga paku besi akan berlakunya pengaratan. So, bila pengaratan maknanya kalau dalam kimia ni adalah dalam bab redox. Betul tak? Okey. Okey, so 15 directly jawapannya adalah A. Tak mungkin ganda 2, tak mungkin penyesaran logam dan mana ada peneutralan. Betul tak? Okey. Alright, so very easy. 16, bahan yang manakah bertindak sebagai ejen pengoksidaan? Ejen pengoksidaan. Okey, ingat balik kalau ejen pengoksidaan, okey, maknanya dia, okey, ada 4 kriteria, betul tak? So, ingat balik 4 kriteria yang mana ejen pengoksidaan ni sebenarnya mengalami penurunan. Apa yang jadi pada penurunan? Dari segi kehilangan, dari segi elektron, dari segi oksigen, hidrogen dan juga nombor pengoksidaan. Okey, so 16 jawapannya adalah air klorin.
Okay, so air klorin mengalami ejen pengoksidaan. Okay, so magnesium tak mungkin, kalau kita bakar pun dia akan terima. So dia akan mengalami pengoksidaan. So kalium bromida pun tak. Okay, tengok tindak balas U tu lah. Okay, natrium sulfate pun tak lah, obviously. Okay, so 16 jawapannya B. Alright, bahan yang manakah digunakan dalam pack sejuk? Okay, bila pack sejuk, endotermik. So, ini bab termokimia. Okay, alright, so bahan yang kita gunakan dalam pack sejuk adalah natrium bicarbonate. Okay. Alright, so yang lain tu taklah. Magnesium sulfate lagi lah tak. Okay, ini pun tak, ini pun tak. So, natrium bicarbonate akan digunakan dalam pack sejuk. Okay, so endotermik maknanya kata dia membebaskan haba. So, suhu akan turun dan bekas tu iaitu pack sejuk akan jadi sejuk lah. Alright. Okay, macam mana nak tahu? Kamu kena rujuk balik tindak balas. Contoh tindak balas endotermik. Okay, tengok balik. So, bicarbonate termasuklah. Okay, 18. Sebagai petugas barisan hadapan, pakaian seragam ahli kadang-kadang mempunyai kesan darah. Okay, macam mana nak hilangkan kesan darah itu dengan berkesan? Nak guna pewangi ke? Tak payah. Ejen penstabil untuk apa kan? So, saya jawapan untuk 18 lebih baik kita gunakan enzim biologi. So, dia boleh tolong untuk keluarkan kesan darah daripada fabrik kita. Okey, 19. Persamaan termokimia berikut mewakili peneutralan antara asid hidroklorik dan larutan natrium hidroksida. Okey, garis peneutralan. Okey, bahan manakah yang sesuai menggantikan asid hidroklorik untuk memperoleh nilai haba yang sama? Ganti asid hidroklorik untuk nilai haba peneutralan yang sama. Okey, kalau kita faham dalam soalan ni, asid hidroklorik ni merupakan asid kuat. Bermakna dalam pilihan jawapan kita ni, kita kenalah cari asid yang kuat. Okey. So, etanoik dengan karbonik asid ni tak boleh lah. Okey, sebab mereka ni geng karboksilik asid. Okey. Sama jawapan dia mungkin A ataupun D. Okey, so jawapannya A. Kenapa tak boleh pilih D? Sebab D ada 3 kali ganda H. Ion H berbanding dengan hidrogen ada satu saja H plus dia. So nanti lagi haba dia jadi 3 kali ganda pula kan. So dia tak setara. So that's why 19 kita pilih jawapannya adalah A, ayam, asid nitrik. Okey, nombor 20 menunjukkan sekotak aspirin yang dapat melegakan demam. Okey, aspirin melegakan demam dan kesakitan. Maknanya analgesik ni. Okey, jika formula molekul aspirin ialah C9HXO4, tentukan nilai X. Okey, bermakna daripada... Okey, kita dah ada GC molekul relatif. Okey, so kita gunalah formula. Formula molekul, okey, sama dengan GC molekul relatif. Okey, kita ada 180. Kita ada C9HXO4. So, kita selesaikan dulu. Kita buka, kita darab macam biasa. X, okey, tambah dengan 4 kali 6, 16, 180. Okey, ambil kalkulator lah kan. Kalau kamu terror, kamu boleh kira macam biasa je, betul tak? So, 9 kali 12 sama dengan 108 tambah X, Allah, tambah 4 kali 16, 64. Okey, sama dengan 180. Okey, so 180 tolak dengan hasil tambah tadi lah. Okey, tambah
172. So sama dengan X. So X kita adalah berapa? 8. Okay. So H adalah 8. So X sebab dia H kan, kita tak tahu. So H X sama dengan 8. So 1 darab dengan X sama dengan 8. So X sama dengan 8. Alright, so jawapannya C. Okay, so itu cara kita nak cari formula item yang tak lengkap dalam formula molekul, iaitu samakan dengan JMR. Okey, seterusnya soalan 21. Sebatian manakah yang terbentuk melalui pemindahan elektron? Okey, pemindahan elektron. Okey. Sebatian yang terbentuk melalui pemindahan elektron. So jawapannya adalah lithium oksida. Okey, so kita ada lithium tambah dengan air, H2O kan? H2O, kita akan dapat lithium oksida dan juga gas hidrogen. Okey, so pemindahan lah. Lithium akan hilang elektron supaya dia boleh menerima oksigen. So jawapan dia B. Okey. Alright, so 22. Jadual 1 menunjukkan takat lebur 4 bahan. Okey, bahan yang manakah sesuai sebagai elektrolit apabila dipanaskan ke suhu 900 darjah Celsius. Okey, perlu diingatkan di sini, elektrolit, bila dia boleh jadi elektrolit, bermakna dia ada ion-ion bergerak bebas. Okey, bergerak bebas. Okey. So, W. Kalau dia 9, kita dah panas sampai ni 900. Okay, so jawapan dia obviously adalah Y lah. Sebab kita panas sampai 900, betul tak? Tapi, bila suhu 800 pun dia sudah dalam keadaan ion. Tapi kalau kita, untuk jawapan Z, okay, sebab ni memang tak logik lah kan. Untuk jawapan Z, okay, 3200 darjah Celsius ni sangat tinggi. So mungkin bila suhu 900 mungkin dia masih lagi dalam keadaan molekul. Contohlah. Okey. Alright, so 22 jawapannya C. Okey, 23, takat didih bromin lebih rendah daripada iodin. Okey, bromin lebih rendah daripada iodin. Okey. Penerangan penyataan yang paling baik menerangkan fenomena ini. Okey, so kalau anda faham kedudukan dalam kumpulan 17. Okey, so bromin iodin ni adalah kumpulan 17 di mana bromin di atas, iodin di bawah. Okey, bila semakin ke bawah makna kata saiz atom besar. Okey, dan juga kereaktifan dia menurun. Okey, menurun. Kereaktifan menurun. Alamak, kenapa ni? Okay, so kereaktifan pun akan menurun. So, kita baca dia punya pilihan jawapan. A, saiz atom bromin lebih kecil. Okay, betul juga. Alright, okay. A boleh consider. Bilangan elektron dalam bromin lebih kecil. Bilangan elektron lebih kecil. Patutnya sedikit ataupun besar lah kan? Ataupun banyak lah kan? Okay. C, kereaktifan bromin lebih tinggi daripada iodin. Okey, daya tarikan antara molekul bromin lebih lemah. Salah. Okey, so jawapan 23 ada daya tarikan antara molekul bromin lebih lemah. So 23. Sat ni padam. Okay. Daya tarikan antara molekul bromin lebih rendah. Lebih lemah. Okay, so ini rendah. So jawapan dia D lah. Okay, so yang ni macam
dia tak terangkan dengan lebih lanjut. So 23 jawapannya dodol. Okey, memang daya tarikan antara molekul bromin lebih rendah. Okey. Alright, so 24. Antara pernyataan tentang ikatan dalam molekul karbon dioksida yang tidak benar. Pernyataan manakah tentang ikatan dalam molekul karbon dioksida yang tidak benar? Okey, 24. Kedua-dua atom karbon dan oksigen telah mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Okey, kalau ikatan dalam molekul karbon dioksida ini adalah covalent. So, dia orang akan buat apa? Dia orang akan share elektron valence mereka kan? Mereka akan share elektron valence. Okey, so kedua-dua karbon dan oksigen telah mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Atom karbon berkongsi 4 elektronnya dengan satu atom oksigen. Satu ke? Patutnya dua lah kan? Setiap atom oksigen berkongsi 2 elektron dengan satu atom karbon. Tak betul ni. 2 ikatan kovalent ganda 2 terbentuk. 2 ganda 2. Okey. Saya rasa tak. Okey, so 24 jawapannya adalah jawapannya apa? Atom berkongsi 4 elektron dengan satu atom oksigen. Okey, betul. Okey, so jawapannya B lah. Okey, so jawapannya B. Sorry So jawapan 24 adalah B. Okey. Alright, so A tu memang salah lah. Kalau dah capai kestabilan, buat apa nak share dengan orang? Betul tak? Okey, 25. Satu larutan natrium hidroksida mempunyai kepekatan 60 gram per dm padu. Kemolaran alkali itu. Okey, so kat sini kepekatan pekat nak tukar pi kepada molar. Okey, so ini adalah bab tingkatan 4 bab 7. So bila pekat nak tukar jadi molar, kita kena buat apa? Okey, so kita tengok kat sini, kita ada 60 gram per dm padu nak jadikan kepada kemolaran. Mol dm padu ni gram mol. Sekejap saya padam. Saya tulis balik. dm padu. So gram dengan mol. Apa yang menghubungkan gram dengan mol? So gram dengan mol adalah jisim lah kan? Okay, so jisim atom relatif. Okay, so JAR. So untuk dapatkan mol, kita kena bahagi dengan jisim molekul ataupun atom relatif. So 60 bahagilah dengan alkali. So natrium hidroksida iaitu NaOH. Kita ada 23 tambah 16 tambah 1. Okey, dapat berapa? Dapat berapa? Okey, kejap. 23 tambah 1 tambah 16. Kita dapat 40. So 60 bagi 40 berapa? 1.5. Okey. G mol minus 1. Okey, so dapatlah. So kita kena bahagi. Okey, tulis balik lawa-lawa lah. Nanti kamu tak nampak pula kan? Okey, so ini bab tingkatan 4 lah. So bila kita nak tukarkan pekat kepada molariti, kita kena bahagi dengan jisim molekul relatif. Okey. Itu dia punya formula. JMR. Bahan tu lah. So jawapannya C. Okey. So easy. 26 menunjukkan susunan radas bagi sel elektrolisis. Okey, antara berikut yang manakah menunjukkan perubahan jisim katod selepas 15 minit? Okey, so panjang ni adalah positif, pendek adalah negatif. So
Anod, katod, kan? Betul tak? Okey, graf dia nak tunjukkan jisim katod. Jisim katod dua-duanya adalah elektron kuprum. So bermakna dia akan meningkatlah sebab anod akan menipis, kan? Nipis. Yang ni pula akan jadi tebal pada bahagian katod. So jawapan 26 adalah D. Okey. Kenapa tak boleh guna kosong? Tak boleh guna kosong lah sebab memang jisim asal dia dah ada, kan? Kalau guna pada kosong salah. Sebab dua-dua jisim katod ni, jisim elektron ni memang dah ada. Mereka bermula contohlah pada 20 miligram. So akan makin bertambah lah. Okay. Alright. So 27. 30 cm padu campuran gas metana, etana dan propena dengan isi padu yang sama disalurkan ke dalam larutan kalium manganat berasid berlebihan. Apakah isi padu gas dalam campuran akhir? Okey. Kat sini kita boleh tengok kita ada metana, kita ada etana dan propena. So, dia campurkan dengan kalium manganat berasid. Agak-agak bertambah ke berkurang ni? Okey, apabila isi padu gas dalam campuran berakhir. Okey, sebenarnya dia menunjukkan tindak balas apa? Sama ada tindak balas penambahan berlaku ataupun tidak. Okey, maknanya 10, 10, 10 lah. Dalam isi padu yang sama disalurkan ke dalam larutan kalium manganat. Jadi, metana dan etana tak akan buat tindak balas penambahan. Hanya propena sahaja. Okey. So, isi padu gas dalam campuran akhir. Okey, berapa? Adalah 20. Okey, hanya propena yang memainkan peranan dalam tindak balas penambahan. Okey, yang lain alkena tak ada. Sebab tu tindak balas dia tidak akan jadi sama, dia akan berkurangan. Hanya propena je lah yang bertambah, orang lain tak. Okey. Alright. So 28. Rajana menunjukkan pelindung logam yang diperbuat daripada beberapa blok zinc yang dilekatkan pada sebuah badan kapal. Adakah mengapa tindak balas ini perlu dilakukan? Okey, ini sebenarnya adalah pengaratan, tindak balas pengaratan. Kenapa dia nak kena letakkan blok zinc pada badan kapal tu? Okey, nampak dia kata mengapa kat sini. Untuk meningkatkan berat, luas, tak mungkin. Cegah besi daripada bersentuhan dengan air. Cegah besi daripada berkarat menggunakan logam yang lebih elektropositif. Okey, so jawapannya adalah donkey. Okey, mencegah besi daripada bersentuhan dengan air. Jawapan ni too shallow lah. Okey, so dia macam nak betul tak betul, nak betul tak betul. Okey, so jawapannya adalah D. Okey, 29 menunjukkan proses pencairan asid hidroklorik. Okey. Alright, dia dah bagi kita isi padu akhir, awal dan bilangan pencairan. Okey, apakah kemolaran larutan yang dicairkan itu? Okey, dia nak cari kemolaran. 5 kali pencairan dia buat. Okey, macam mana kita nak cari ni? Okey, kita ada diberi 10 cm padu 10 ni dia guna ni lah, MV1 sama dengan M2 V2. So M1 yang ni setelah melalui 5 kali pencairan tu lah, kan. Okey, so 10 kali dengan 2. Okey, V2 isi padu akhir larutan. Okey, makna kata 5 lah, kan, betul tak?
5 kali pencairan. So diberi tak dekat kita dia punya isi padu? Tak apa, kita kira dulu. 10 darab 2, 20 lah. So 20. Okay, siapa ada idea? Macam mana nak betul? Okay, so di sini mana kata air tu akan bertambah sehingga 5 kali ganda lah. So M2 5V. Okay, so V sama juga dengan V1 tu sama dengan ni lah, akhir kan. So M2 kali dengan 50 lah. So kita dapat 20 bagi dengan 50. Sebab saya andaikan airnya naik 5 kali ganda. Awak tengok kat sini. Betul tak? Okay, so kat sini 10, 10, 10, 10. So dia sama kan? So mana kata air dia 50 lah. So kemolarannya adalah 0.4. So jawapannya ayam. Senang sahaja. Okay? Alright, so boleh so dia dah bagi tanda senggata kat situ. So kita andaikan air dia adalah 5 kali ganda jugalah. Alright, so baru kita akan dapat dia punya molarity untuk larutan yang dicairkan itu. Okey, Raja 8 menunjukkan satu polimer. Antara berikut yang manakah monomer yang betul? Okey, so kita nak cari monomer. Ni monomer dia lah. Betul tak? CH3 CH. Okey. Alright, so 30 jawapannya adalah D. Okey. Alright. So itu bahagian tu sebab everything semua sama sahaja. Okey. 31 jadual 2 menunjukkan pemerhatian bagi 2 tindak balas kimia. Okey, kita ada yang pertama asid sulfurik dan Q mendakan putih terbentuk. Asid klorik dengan Q larutan tanpa warna terbentuk. Okey, antara bahan berikut yang manakah Q? So bila ada mendakan ni, makna kata garam tak larut lah, garam tak larut terhasil. Okey, so yang ni garam larut. Okey, so bila garam tak larut kita akan dapat mendakan. So apa yang boleh menghasilkan mendakan putih ni? So 31 jawapannya adalah garam barium. So barium sulfat berwarna putih. So dia macam ni lah, H2SO4 tambah dengan barium nitrat. So kita dapat barium sulfat. So barium sulfat adalah garam tak larut. Okey. Alright. Pak cabar ingat balik. Okey. Sebab garam tak larut ni terhasil daripada gabungan dua garam yang larut. Okey, macam tu lah. So argentum nitrat larut, plumbum nitrat larut dan juga magnesium nitrat pun larut. So ingat balik. Pak cabar. Okey. Pak cabar, plumbum, okey, kalsium dan barium ni untuk garam sulfat. Okey, ingat balik. Alright, 32. Antara berikut yang manakah mempunyai bilangan atom oksigen terbanyak? Okey, ini H2O2. Maknanya kamu kena buat formula kimia dia lah. And then kita ada natrium dikromat, kalium dikromat dan vanadium 5 oksida. So, kalium kromat ini 7, ini 7. Natrium dikromat. Bilangan oksigen terbanyak B iaitu natrium dikromat. Kenapa tak ambil kalium? Sebab okey, kamu tulis baliklah dia punya formula kimia saja. Alright. Okey. Jadual dia punya, sebab yang ni kalau saya tak salah 4 dia punya oksigen dia 4. Okey, tengok balik. Alright. 33 jadual 3 menunjukkan komposisi satu alloy.
kita ada 74 ferrum, kromium dan karbon. So saya rasa ini daripada maklumat ini kita rasanya adalah keluli kan. Alright. Okey, antara item berikut yang manakah diperbuat daripada bahan ini? Okey, yang gambar A adalah pingat. Pingat tak mungkin kan? Biasanya kita akan gunakan gangsa lah. Okey, so kita akan gunakan keluli tu. Okey, yang ni kena ada nikel tu. Sebab dia alat pembedahan kan, keluli nirkarat. Badan ni tak mungkin juga. Badan apa? Kereta api laju ni, maglev ni. So biasanya maglev kita akan gunakan duralumin kan. Sebab kita nak laju, betul tak? So jawapan dia B lah. Okay. Alright, so 33 jawapan dia, B pula. B ni macam apa? Macam loyang. Okay, so saya padam sikit. Sebab gambar dia tak berapa jelas lah. Okay, so D lah. Okay, so ini adalah loyang. Okay, alright. So kita erase. Okay, ini ada keluli nirkarat. Okay, keluli nirkarat. So patutnya dia kena ada lagi satu nikel kan. So jawapan dia D lah. Okey, 34, rajah 9 menunjukkan susunan radas bagi tindak balas antara natrium thiosulfat dengan asid sulfurik. Okey, so nak tengok ini dia punya bergerak balas lah. Nak tengok sama ada tanda X hilang ataupun tidak. Semasa tindak balas berlaku bau sengit. Okey, dan tanda X dilitupi oleh satu mendakan yang diperhatikan. Apakah hasil tindakan yang terbentuk? Okey, sulfur dan sulfur dioksida. So jawapan dia 2 dan 4. So jawapan soalan 34 adalah D. Okey. So ini adalah soal okey, senang sahaja. Ini kadar tindak balas. Okey. So mendakan putih terhasil. Okey, 35 rajah 10 mewakili satu sebatian. Okey. Apakah nama UPAC? Nama standard lah untuk ni. Kalau nama UPAC ni kita tengok rantai terpanjang, apa dia punya kumpulan alkil. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. So rantai terpanjang dia adalah pen lah, pen ena. Okay, so 1, 2, 1, 2, 3. Pen 3 ena pen 3 ena sebab double bond berada pada karbon yang ketiga. 3, 4, 5. So ni rantai panjang dia. Pen 3 ena. Okey, lepas tu kita ada okey, kita boleh buat macam ni lah. 3 metil. Okey, 3, 2. Kalau tak boleh macam ni, anda boleh gunakan kreativiti anda. Mungkin boleh pergi sebelah sini ataupun sebelah sini dia punya kepanjangan dia tu. Sebab kita nak dapatkan hasil tambah kumpulan alkil ni yang paling kecil. Dia tak nak yang rendah. Okey, so yang ni 1, 2, 3, 4, 5. Okey. 1, 2, 3. So jawapan dia A lah, obviously. Kalau saya lah, saya senang nak buat ni kan. Okay, padam balik. Kita pergi belah sana. Okay. Alright, tulis balik. So ini kita 1, 2, 3, 4, 5. So pada karbon yang kedua kita ada metil. Dan karbon yang ketiga pun kita ada metil. So kita boleh tulis 2, 3 dimetil pen 3 ena. Pen 3 ena ni sebab pada karbon yang ketiga tu ada double bond. Okey, so dimetil ni satunya karbon yang kedua dengan karbon yang ketiga. Okey. Alright.
Kalau macam yang tadi, kita tukar color biru. Okey, biru. Okey, kalau saya buat macam ni, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, so masih lagi pen, tapi dia adalah 2A6. Tapi kumpulan metil ni berlaku pada 3 dan 4. Okey, dimetil pen 2A6. So kalau macam ni, okey, tips dia adalah cari hasil tambah yang paling kecil. Itulah jawapan dia. Sebab dia boleh pergi sebelah sini ataupun sebelah sini. Kalau macam ni, 2 tambah 3 bawah 5 kan. Tapi kalau ini, 3 tambah 4 adalah 7. Kalau kamu tambah belakang boleh. Ni dah jadi 9. Yang ni pula kalau tambah 3 jadilah 8. So inilah jawapan dia. Hasil tambah tu adalah mesti yang paling rendah untuk nama UPAC lah. So ini adalah tips lah. Okay? Alright, okay, so nanti kreatifkan diri anda untuk melihat yang mana satu nama bagi formula UPAC dalam satu sebatian. Okay? Okay, tapi soalan 36, kita ada 3 point. Okay, kita tukar balik, saya nak warna merah. Okay. Alright, okay. So, 3.2 gram gas R menempati 1120 cm padu. Okey, berapakah jisim molekul relatif bagi R? Okey, dia nak cari JMR. 32 gram gas menempati 1120 cm padu. So, ini bab tingkatan 4, bab 3. Okey, di mana kita nak tengok perkaitan antara jisim dengan isi padu gas. Okey, so berlaku pada STP Okey, diberi kat kita adalah STP. So dia nak cari jisim molekul relatif. Okey, so kalau anda mesti ingatlah simpang 3 kita tu. Okey, kita ada bilangan zarah, semuanya berkait dengan bilangan mol. Okey, so kita ada isi padu gas. Okey, kita ada sebanyak 1120 cm padu. Okey, so daripada isi padu gas ni, kita nak tukarkan kepada bilangan mol. Okey, so apa yang kita boleh buat? Kita kena darab ke bahagi? Okey, so sekejap kita tukar kepada DM padu dulu sebab nanti nilai dia tak sama kan. Bagi dengan 1000 kita akan dapat 1.12 DM padu. So apa yang kita buat, kita cari bilangan mol dulu. So 1.12, so isi padu gas bahagi dengan isi padu molar lah, 24 DM padu per mol. Okey, ni DM padu. So kita dapat dapat apa? Kira sama-sama, kita dapat 0.05 mol. Betul tak? So bila dia dapat 0.05 mol, boleh tak kita cari jisim jisim molar dia? Okey, sebab kita jisimnya dia dibagi kepada kita adalah sebanyak 3.2 gram. Okey. So, bila kita nak cari jisim molar, bermakna jisim kena bahagi dengan bilangan mol lah, baru dapat jisim molekul relatif, betul tak? So, makanya 3.2 gram bahagi dengan 0.05 mol. Okey, sebab macam mana saya tahu ni? Kalau kamu dah tak ingat pun, kamu memang tahu dia punya unit dia adalah gram per mol, betul tak? So, 3.2 bahagi dengan 0.05, kita akan dapat 64 gram per mol. So, jawapannya adalah C. Okay, so 36 jawapannya adalah C. Okay, harap jelas ya. Okay, so ini adalah bab tingkatan 4.
Okey, di mana kamu nak cuba relatekan daripada isi padu gas, kamu cari bilangan mol, daripada bilangan mol kamu boleh dapat GC molar relatif dia. Okey, so 37 menunjukkan gambar rajah aras tenaga bagi tindak balas antara bahan T dengan air. Okey, so ini bab termokimia termokimia. So dalam bab termokimia dia tanya kita apa bahan T. Okey, campur dengan air kita dapat T aqueous. So ini adalah tindak balas endotermik. Okey, nampak dia punya ni adalah positif. So kamu kena ingat balik lah. Refer balik apa contoh-contoh tindak balas endotermik. Okey, yang berlaku dalam makmal lah obviously. So 37 dia melibatkan B, amonium. So amonium kita campurkan dengan air. So kita akan dapat T tadilah, bahan T tadi tu. Okey, amonium yang dicairkan. So tindak balas endotermik. Sebab kalau anda ingat memang amonium ni memang contoh untuk tindak balas endotermik. Okey. Alright. So 38 persamaan berikut mewakili tindak balas antara barium hidroksida dan asid hidroklorik. Okey. Berapakah isi padu asid hidroklorik yang diperlukan untuk neutralkan 25 cm padu larutan barium hidroksida 0.1 mol di M padu. So gunalah MV sama dengan MV ni. Kan kamu ingat kan? Ini bab 7 ini bab 7 tingkatan 4. So apa kita kena buat? Okey. So ini akali kan? Kena dia punya ni. Ini saya letakkan A kecil, B besar, B kecil. So B besar kita 2 Alright. So kita akan tengok hasil lah. Kita akan tengok dia punya dia punya ni je. Okey, back kepada dia punya nama apa? Formula kan? MV A sama dengan MB VB kecil. Okey, so dia suruh kita cari apa? Isi padu asid. Okey, so tengok sini. Apa? Okey, kejap. Okey. MBA, MBB. Okey. Saya over tulis pula. Sekejap saya padam. Okey. A, B, MBA, MBVB. Sama dengan 1. Okey. So, A1 sebab bilangan dia 1 kan. So, tak ada, dia memang tak tulis pun dalam persamaan kimia tu. So, barium hidroksida kita ada molariti dia 0.1 darab dengan 25. So, yang ni kita bawa ke sini lah. Sama dengan, dia tak kisahlah kalau saya tak kisah pun, tak ada yang restrict untuk AB ni. Unless you tahu yang A tu kalau macam case ni adalah alkali dan B tu adalah what we call acid. Okay, sama dengan 2 darab kan, tulis baliklah kat sini. Okay, sama dengan 2 darab dengan isi padu tak tahu 0.5. Okey, kamu selesaikan je lah. Okey, 0.1. Okey, 0.1 darab dengan 25. Okey, kita dapat 2.5 bahagi dengan 0.5 darab 2. Okey, bagi dengan 1. So, dapat VA lah. So, VA sama dengan 2.5 cm padu. Okey, so 38 jawapannya adalah okey, apa yang saya miss kat sini
Okey.